Pak, petang tadi saya mendengar bahawa ini kelab penyokong kerajaan yang katanya dipengusikan oleh Datuk Seri Tajuddin Rahman. Beliau membuat sidang media iaitu meminta supaya menyatakan bahawa ahli-ahli parlimen menyokong kepimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri dan minta diteruskan sehingga habis penggal. Cuma yang saya nak nyatakan bahawa tak ada masalah. Kalaulah ahli-ahli parlimen UMNO, kalau UMNO tak sokong, Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri tidak akan jadi Perdana Menteri. Itu kena jelas. UMNO menyokong, tak ada langsung pun UMNO nak menentang dan sebagainya. Dan ahli-ahli parlimen UMNO pun tak ada. Cuma kalaulah keadaan ini mereka melihat bahawa Yang Berhormat Perdana Menteri seolah-olah dikuasai oleh puak-puak tertentu, dan masalah rakyat suka disantuni, jadi inilah masalah. Sebab itu rakyat akan undi menuntut supaya diadakan pilihan raya segera. Bukan nak buang Perdana Menteri. Saya sehairan lah. Jadi bila cuba saya tengok apabila diwujudkan bahawa menyokong Perdana Menteri, apakah ada puak yang tidak menyokong? Saya tak tahu kenapa dicetuskan suasana begitu. Seharusnya teruskanlah hari ini. Dewan Rakyat telah pun meluluskan Akta 163 lulus. Apa sahaja yang dibawa ke Dewan Rakyat diluluskan. Tak ada pula bangkangan daripada Pakatan Pembangkang. Jadi kenapa perlu ada satu sidang media yang mengatakan bahawa kami menyokong Perdana Menteri? Kalau ada benda begitu, artinya saudara ada pergolakan. Kenapa harus dipamerkan seolah-olah ada pergolakan? Bagi saya tak ada keperluan. Saya tidak melihat ada keperluan untuk membuat sokongan begitu. Apakah beliau sebagai warga UMNO sebenarnya, saya lihat bahawa pimpinan mereka di peringkat akar umbi cuba digabui, cuba digarap supaya akar umbi minta supaya pemilihan parti diadakan terlebih dahulu, diadakan sampailah tahun 2023 pun tak ada masalah. Saya langsung tidak ada masalah saudara untuk menyokong pimpinan Yang Berhormat Perdana Menteri. Tetapi kalau akar umbi kita ni dari parti, kita orang parti, kita berpolitik berdasarkan oleh parti UMNO. Jadi kalau parti UMNO menuntut supaya diadakan pilihan raya, suka tak suka Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku naib presiden kena akurlah atas kehendak akar umbi. Itu satu bab. Yang kedua, bila dikatakan bahawa rakyat telah memilih, saya dengar tadi bila Tajuddin Rahman dia kata rakyat memilih, maka pilihan raya hendaklah diadakan habis penggal sampai 2023. Yang ini saya rasa jangan buat malu sendiri lah. Saya, Datuk Tajuddin Rahman ni, saya minta maaf lah. Beliau sebagai ahli parlimen, saya hormat beliau sebagai pemimpin yang lama. Tapi bila dia kata rakyat memilih, kuasa rakyat ni, rakyat telah memilih bahawa kerajaan ini mesti dikekalkan sehingga 2023. Itu tak betul. Tak betul saudara. Sebab rakyat memilih parti. Kenapa Yang Berhormat Datuk Tajuddin mengatakan rakyat memilih sampai 2023? Rakyat hendakkan waktu pilihan raya 2014 adalah Pakatan Harapan. Jangan buat malu diri sendiri. Allah, letihlah saya bila dengar kenyataan begitu. Dan rakyat pun setengahnya marah apabila Pakatan Harapan dijatuhkan melalui langkah Sheraton. Ini realiti saudara. Kemudian selepas langkah Sheraton, 14 orang dalam dalam suasana itu naik pula yang lagi cewakan. Akhirnya rakyat minta dan ahli-ahli parlimen UMNO akur dengan kehendak ahlinya menarik sokongan. Dan naiklah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Kita rasa seronok, kita rasa gembira melihat wakil daripada UMNO, naib Presiden UMNO jadi Perdana Menteri. Itu tak ada masalah. Tetapi jangan dikatakan ini pilihan rakyat. Kita belum dapat lagi endorsement daripada rakyat yang memilih UMNO sebagai parti pemerintah. Jadi sebab itu kerajaan hari ini bukan kerajaan UMNO, bukan juga kerajaan Perikatan Nasional. Cuma Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri mengatakan ini adalah kerajaan keluarga Malaysia. Okeylah, kita terima, tak ada masalah. Dan beliau dijadi Perdana Menteri, tak ada masalah. Tetapi jangan mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa kerajaan ini adalah pilihan rakyat.
Ini yang saya katakan, kenapa kita membohongi rakyat? Realitinya UMNO guyup, UMNO dah kalah. Dan hari ini kebetulan apabila berlaku langkah Sheraton, penarikan terhadap Tan Sri Muhyiddin yang dilihat tidak bermaya menerajui kerajaan, maka di kalangan ahli parlimen mengundi kepada memberi kepercayaan kepada Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri. Itu sahaja. Dan jangan lupa saudara, banyak lagi rakyat yang mengatakan ada setuju, ada tak setuju. Jadi peringkat akar umbi merasakan jalan terbaik kita adakan pilihan raya umum. Jadi betul, kita tahu usaha, kita nampak usaha yang awak Perdana Menteri untuk menyantuni masalah. Kita menghadapi masalah COVID, tidak dinafikan. Tetapi jangan dijadikan alasan COVID macam mana kata Khairy Jamaluddin. Tak boleh diadakan pilihan raya kerana COVID-19. Habis yang Sarawak tu kenapa boleh ada pilihan raya pula? Kemudian Melaka, elok pun tak ada kita dengar peningkatan yang ketara, mereka yang dijangkiti oleh virus corona, tak ada dalam keadaan begini. Jadi kalaulah begitu, mereka mendesak supaya diadakan pemilihan parti. Kalau pemilihan parti macam pilihan raya umum jugalah saudara, sebab UMNO mempunyai 3.7 juta ahli. Jadi sama juga. Jadi jangan memberi alasan yang seolah-olah memperbodohkan rakyat. Ini saya tak bersetuju. Nak sokong, memang kita sokong. Saya sebagai warga UMNO akan menyokong sebab beliau sebagai naib presiden UMNO. Saya rasa bangga, saya rasa seronok. Tetapi bukanlah ini boleh dijaja nak mengatakan ini adalah pilihan rakyat. Itu tak betul saudara. Saya harus memberi pencerahan benda yang betul. Rakyat memilih dalam pilihan raya yang lalu adalah Pakatan Harapan. Ia menggagalkan kita. Kemudian berlaku langkah Sheraton. Bila berlaku langkah Sheraton, naik Tan Sri Muhyiddin, sekali lagi rakyat dikecewakan. Berlakunya lockdown sampai setahun, rakyat terkurung, ekonomi terus menggudung dan tak bermaya. Kemudian Dr. Tan Sri Muhyiddin turun, naik Datuk Ismail Sabri. Rakyat mengharapkan agar ini apa masalah kita dapat ini segera diatasi. Tapi malangnya sehingga saat ini kita minta tuntutan 10,000 kepada mereka yang berkelakan. Berikanlah. Masih lagi ding dong bertolok-tolok, saya tak dapat lagi sampai saat ini. Jadi kalau betul beri. Kemudian begitu juga ada bantuan, rakyat suka, rakyat gembira. Tapi adakah sampai keseluruhannya? Cara penyampaiannya bagaimana? Saya keluarga saya pun banyak tak dapat juga. Tapi saya bukanlah itu jadikan alasan untuk saya nak marah. Tidak. Tapi saya dapat merasai keperitan yang dialami oleh rakyat. Dalam keadaan begini, saudara, kita melihat bahawa apa yang dijanjikan tidak terlaksana. Jadi jangan marahkan rakyat. Kalau rakyat mengatakan kalau begini keadaannya, kita buat pilihan raya lah. Supaya beliau sebagai Perdana Menteri, maka senang membuat keputusan. Ini kita faham. Berkali-kali saya dah katakan. Saat ini, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri sukar untuk melaksanakan sesuatu yang mengikut kehendak dan acuannya, kerana ada parti-parti lain dalam persekongkolan kerajaan keluarga Malaysia. Jadi ia menuntut supaya Pelawan Sebenar Pekerja, moratorium, bantuan, keprihatinan dan sebagainya datang daripada UMNO. Jadi masalah ini orang yang bukan daripada UMNO tak suka. Ini keadaannya. Saya haraplah pada mereka yang ada di belakang Yang Amat Perdana Menteri, okey, tak ada masalah. Langsung tidak ada masalah bagi kita untuk menyokong. Cuma sekarang ni jangan dinafikan suara akar umbi, sebab kita merasakan dah tak larat dah. Dah lenjan dah. Warga UMNO rasa malu juga saudara. Bila kita keluar, kita berjumpa dengan kawan-kawan daripada parti lain, mereka menyinggol kita. Ini sekarang ni zaman Barisan Nasional UMNO. BN, barang naik. Bukankah itu menyinggung kita? Apakah mereka tak fikir keadaan begitu? Kita rasa malu, saudara. Seolah-olah Perdana Menteri daripada parti kita ini tak berupayaan. Sedangkan kita tahu bila berupayaan, cuma dia nak buat keputusan sukar. Kerana ada 3 parti dalam tu. Saya amat mengharapkan agar teman-teman dapat memahami sebenarnya, saudara.